Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Baik, kamu dah bersedia? Saya dah buka untuk kita teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Sains tahun 2. Mari. Okey murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Sains tahun 2. Baik murid-murid, pada pertemuan minggu ini, kita akan mempelajari unit 5, iaitu tumbuh-tumbuhan. Baik, standard kandungan untuk pembelajaran kita iaitu 5.1 Tumbesaran tumbuhan. Manakala standard pembelajaran pula 5.1.3 di mana murid dapat merekod perubahan tumbesaran tumbuhan bermula daripada percambahan biji benih dengan memerhati biji benih sebenar. Dan yang kedua, 5.1.4 di mana murid dapat menyusun mengikut urutan peringkat tumbesaran tumbuhan. Baik, seterusnya murid-murid, mari kita lihat pada muka surat 52 di dalam buku teks sains kamu. Di bawah tajuk Tumbesaranku. Baik, tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Apakah perubahan yang dapat kamu lihat pada tumbesaran pokok jagung ini? Baik, itu ialah soalan di mana meminta kamu melihat sama ada perubahan tumbesaran pada pokok jagung. Ini adalah situasi di mana dua rakan yang sedang membincangkan peringkat tumbesaran pokok jagung. Baik, murid lelaki tersebut berkata, bilangan daun, saiz daun dan lilitan batang semakin bertambah. Itu dapatan murid lelaki itu bila dia melihat kepada peringkat tumbesaran pokok jagung. Baik, murid perempuan pula berkata, pokok ini pun semakin tinggi. Selain daripada bilangan daun, saiz daun, lilitan batang semakin bertambah, murid perempuan tersebut mendapati bahawa pokok itu juga semakin tinggi. Baik, pemerhatian perubahan tumbesaran pokok jagung telah pun direkodkan dalam jadual di bawah sehingga hari ke-21. Baik, semua murid lihat pada jadual yang disediakan ini berkenaan dengan rekod tumbesaran pokok jagung. Baik, bermula daripada hari ke-3, kemudian hari ke-9, hari ke-15, seterusnya hari ke-21 telah direkodkan mengenai bahagian tumbuh-tumbuhan yang kita hendak lihat, iaitu bilangan daun. Baik, hari ke-3 bilangan daun didapati 2. Kemudian hari ke-9 bilangan daun bertambah menjadi 5. Kemudian hari ke-15 bilangan daun bertambah menjadi 10. Kemudian menjadi 14 pada hari ke-21. Baik, saiz daun pula. Saiz daun pun turut bertambah daripada saiz 1 cm menjadi 1.5 cm, kemudian bertambah menjadi 1.8 cm dan akhirnya hari ke-21 menjadi 2.5 cm. Baik, lilitan batang pula juga turut bertambah. Bermula dengan 0.3 cm, bertambah menjadi 0.5 cm, kemudian 0.8 cm dan akhirnya hari ke-21 menjadi 1 cm. Baik murid-murid, itu merupakan perubahan tumbesaran pokok. Semasa tumbesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan dari segi bilangan daun, saiz daun, tinggi pokok dan juga lilitan batang. Baik, seterusnya murid-murid, mari kita lihat pada muka surat 53 di dalam buku teks kamu. Baik, muka surat ini menunjukkan satu uji kaji untuk memerhatikan tumbesaran pokok kacang hijau. Baik, alat dan bahan yang perlu ada ialah tanah, biji benih kacang hijau, cawan plastik, sudip tanah, kanta pembesar dan pita pelekat. Bagaimana aktiviti memerhatikan tumbesaran pokok kacang hijau ini dilakukan?
Baik, langkah pertama ialah isi cawan plastik dengan tanah. Kemudian, masukkan biji benih ke dalam tanah. Seterusnya, siram setiap hari biji benih yang telah dimasukkan ke dalam tanah tadi. Langkah seterusnya, biarkan anak pokok tumbuh. Kemudian, setiap 3 hari, cabut satu anak pokok kacang hijau beserta akarnya. Tampalkan anak pokok tersebut dengan pita pelekat pada buku nota sains. Kamu perlu menghasilkan satu jadual seperti yang kamu lihat di gambar. Hari ketiga, hari ke-6 dan hari ke-9. Baik, pokok yang pada hari ketiga kamu tampalkan ke bahagian jadual hari ketiga. Kemudian hari ke-6 pula kamu cabut satu lagi, kemudian kamu tampalkan pada jadual hari ke-6. Dan pada hari ke-9 kamu cabut satu lagi, kemudian kamu tampalkan. Dan kamu buat perbandingan. Baik, soalan. Semasa tumbesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan. Pertambahan dari segi apa? Baik, selepas tempat kosong ialah daun. Maksudnya pertambahan bilangan daun. Lagi apa? Saiz daun. Kemudian apa yang kamu lihat? Ketinggian pokok dan pertambahan kepada lilitan batang. Okey? Baik. Kamu boleh lakukan aktiviti ini di rumah untuk melihat perubahan yang berlaku semasa tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Baik murid-murid, seterusnya kita rujuk pula pada muka surat 54 di dalam buku teks sains kamu. Baik, pada muka surat 54 terdapat satu gambar tentang urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Baik, mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan pelbagai peringkat tumbesaran pokok tomatonya. Baik, anak benih akan mengalami satu urutan tumbesaran. Urutan ini dinamai peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Baik, bermula daripada biji benih. Kemudian, biji benih yang disemai tadi bercambah. Lalu biji benih berkembang menjadi anak pokok. Seterusnya anak pokok membesar menjadi pokok berbunga. Dan akhirnya pokok berbunga mengeluarkan buah tomato. Baik, ini ialah urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Baik, kita beralih pula kepada muka surat 55 di dalam buku teks sains kamu. Baik, pada muka surat 55 ini menunjukkan urutan tumbesaran pokok tomato. Baik, mari kita susun urutan yang betul untuk tumbesaran pokok tomato ini. Ya, yang pertama, nombor 1 ialah biji benih. Yang kedua ialah biji benih bercambah. Apa pula pada yang ketiga? Ya, pada tempat kosong yang ketiga, anak pokok. Seterusnya, yang keempat ialah pokok berbunga. Dan yang kelima, akhir sekali, pokok berbuah. Baik, peringkat tumbesaran pokok tomato mengikut urutan ialah biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga dan kemudian pokok berbuah. Baik murid-murid, diharapkan kamu dapat mengetahui tumbesaran pokok dengan baik melalui pemerhatian kepada bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang pokok. Seterusnya, saya harap kamu dapat menyatakan urutan tumbesaran pokok ataupun urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan dengan betul. Bermula daripada biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga dan pokok berbuah.
Saya rasa setakat ini saja pertemuan kita untuk pembelajaran sains kali ini. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa selamat belajar dan selamat beramal. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.